Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syukrina Amini binti Ahmad Ruslan. Saya merupakan pelajar Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Kami para pelajar UTHM dari kumpulan 3 kursus Falsafah dan Isu Semasa Seksyen 36 ingin mempersembahkan dapatan kajian dan analisis data mengenai kuasa agung menangani krisis politik. Terutama sekali, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Ahmad Sharifuddin bin Mustafa kerana telah memberi dorongan dan membimbing kami sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Seterusnya, sebagai pengenalan sebelum menjurus kepada bahasan topik tugasan, bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas responden-responden terhadap soal selidik yang telah dijalankan. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi di UTHM mengenai agung. Kajian ini telah dijalankan dalam kalangan pelajar UTHM yang terdiri daripada 6 buah fakulti iaitu FPTV, FPTP, FKAAB, FKEE, FSKTM dan FKMP. Seramai 50 orang responden secara rawak telah mengambil bahagian dalam melengkapkan soal selidik ini. Data yang diperoleh daripada soal selidik dianalisis dan dikemukakan dalam bab ini. Keputusan yang diambil semuanya adalah berdasarkan pentafsiran ke atas hasil pemprosesan data yang diperoleh daripada jawapan soal selidik. Kami akan menerangkan tentang data-data yang telah dikumpul dan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif dan analisis kolerasi. Analisis kajian dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah tentang analisis maklumat demografi responden. Bahagian B pula ialah analisis menilai rasa hormat mahasiswa terhadap agung. Manakala, bahagian C pula adalah berkaitan analisis mengukur tahap pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai agung. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Sufia bagi menerangkan bahagian A iaitu maklumat demografi responden. Nama saya Nur Mariam Sufia binti Azhar, tahun 1 jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Teknologi Web dengan kepujian daripada Fakulti Sains Komputer Teknologi dan Maklumat. Berikut adalah taburan kekerapan bagi faktor jantina dengan jumlah responden lelaki sebanyak 52% yang terdiri daripada 26 orang dan jumlah responden perempuan sebanyak 48% yang terdiri daripada 24 orang. Daripada carta yang dihasilkan, kita dapat gambarkan bahawa lelaki lebih peka dan mengetahui maklumat mengenai agung. Hal ini kerana jumlah pelajar lelaki lebih tinggi berbanding jumlah pelajar perempuan yang memberikan maklum balas terhadap kajian ini. Seterusnya, taburan kekerapan bagi faktor umur yang tertinggi sebanyak 88% yang terdiri daripada 44 orang berumur 21 hingga 23 tahun ke bawah, manakala umur responden yang terendah ialah 24 hingga 26 tahun iaitu sebanyak 2% yang terdiri daripada seorang. Hal ini kerana golongan yang berumur 21 hingga 23 tahun merupakan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menuntut di UTHM. Golongan umur responden 24 hingga 26 tahun yang paling terendah pula sedikit kerana kebanyakan mereka telah habis belajar ataupun sedang menjalani latihan industri. Taburan kekerapan bagi faktor bangsa menunjukkan bangsa Melayu iaitu sebanyak 86% terdiri daripada 43 orang, diikuti dengan bangsa Cina sebanyak 12% yang terdiri daripada 6 orang, kemudian dengan lain-lain bangsa sebanyak 2% iaitu seorang dan bangsa India sebanyak 0%. Bangsa Melayu mencatatkan peratusan yang paling tinggi kerana majoriti kalangan responden beragama Islam dan berbangsa Melayu. Peratusan yang paling rendah pula adalah bangsa India dengan peratusan 0%. Perkara ini berlaku kerana tiada yang berbangsa India dalam kalangan responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anati binti Suhaimi, tahun 1, jurusan Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan. Saya dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Saya akan bentangkan dapatan kajian dan analisis data kuasa agung menangani krisis politik. Jadi untuk poin saya akan bentangkan tentang data dari agama dan fakulti yang diperolehi. Untuk taburan kekerapan bagi faktor agama Islam telah menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 88% seramai 44 orang.
diikuti dengan agama Kristian iaitu sebanyak 8% seramai 4 orang, dan yang terakhir adalah agama Buddha seramai 2 orang iaitu 4%. Okey, seterusnya adalah taburan kekerapan bagi faktor fakulti. Jadi FPTV iaitu 66% seramai 33 orang, diikuti FCAP 20% seramai 10 orang, kemudian FSKTM 8% 4 orang, dan seterusnya FKMP 4% 2 orang, dan FKEE 2% 1 orang. Okey, rata-rata dalam responden ini adalah dari fakulti FPTV yang menunjukkan peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 66%. Bagi peratusan yang paling terendah adalah dari fakulti FKEE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Elana binti Aban Asmadi, jurusan Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan dan Kepujian dari FPTV. Seterusnya saya akan sambung bahagian A, persoalan nombor 6 iaitu tentang tahun pengajian. Okey, kekerapan bagi faktor ini, tahun yang tertinggi adalah mahasiswa dari tahun 1 iaitu seramai 32 orang. Seterusnya mahasiswa dari tahun 2 pula ialah sebanyak 13 orang, diikuti dengan mahasiswa tahun 3 seramai 3 orang, dan akhir sekali daripada tahun 4 iaitu seramai 2 orang. Okey, seterusnya bagi persoalan yang ke-7 pula ialah tentang faktor pengajian. Majoriti bilangan responden merupakan daripada kalangan prasiswaza iaitu sebanyak 40 orang, dan selebihnya pula daripada pasca siswaza seramai 2 orang sahaja. Hai, saya Cindilia. Saya pelajar tahun 1 dan dari jurusan Sarjana Muda, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat iaitu dalam Teknologi Web, dan saya dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Pada topik ini kita akan mengulas tentang menilai rasa hormat pelajar terhadap agung. Dan pada soalan 1, kami telah menanyakan kepada responden kami adakah YDP Agong sebagai ketua negara, dan seramai 100% responden kami menjawab ya. Dan untuk soalan yang kedua, adakah YDP Agong sebagai pelindung agama Islam, dan seramai 98% responden kami menjawab ya. Dan untuk soalan yang ketiga, adakah YDP Agong merupakan ketua pemerintahan tertinggi angkatan bersenjata di Malaysia, dan seramai 96% responden kami menjawab ya. Assalamualaikum, nama saya Atira Arina binti Abdullah, pelajar tahun 1 dan mengambil jurusan Teknologi Perkhidmatan Makanan dan dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. 1.3.4 telah menunjukkan kesemua 100% iaitu sebanyak 50 orang responden bersetuju bahawa YDP Agong bertanggungjawab menjaga keistimewaan hak orang Melayu. Bagi 1.35 pula telah menunjukkan kesemua 100% juga iaitu sebanyak 50 orang responden bersetuju bahawa YDP Agong sebagai payung negara atau pelindung rakyat. Hal ini kerana semua rakyat tahu bahawa Agong amat prihatin dan mengambil berat tentang rakyatnya. Nama saya Nur Afika binti Amran. Saya merupakan pelajar tahun 1 Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan. Saya juga merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Hari ini saya akan menjelaskan 2 soalan daripada bahagian D, iaitu soalan 6 dan soalan 7. Soalan 6 merupakan analisis yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan rakyat. Item 6 menunjukkan bahawa kesemua 100% iaitu 50 orang responden bersetuju bahawa yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan rakyat. Soalan 7 pula iaitu analisis yang di-Pertuan Agong berkuasa memperkenankan rang undang-undang di negara. Item 7 menunjukkan bahawa 98% iaitu 49 orang responden bersetuju bahawa yang di-Pertuan Agong berkuasa memperkenankan rang undang-undang. Manakala 2% iaitu 1 orang responden tidak bersetuju dengan berkenaan tersebut. Hasil keseluruhan kajian menunjukkan bahawa majoriti mahasiswa UTHM mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap institusi yang di-Pertuan Agong kita. Ini kerana majoriti mahasiswa tahu akan peranan dan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Sofia binti Muhammad Johari. Saya dari Fakulti FPTV. Saya dari kelas Teknologi Perkhidmatan Makanan. Saya akan menerangkan bahagian C, iaitu mengukur tahap pengetahuan awam siswa mengenai agung. Yang pertama, ciri-ciri raja yang disanjungi. Terdapat 8 soalan di bahagian ini. Analisis bagi item 1 ini merupakan analisis pelbagai pilihan di mana responden memilih jawapan yang dirasakan tepat melebihi satu pilihan jawapan. Kekerapan yang paling tinggi adalah sebanyak 48 responden iaitu 96% pada ciri mempunyai akhlak yang mulia dan berjiwa rakyat. Kekerapan seterusnya adalah sebanyak 47 responden iaitu 94% bagi ciri amanah dan bertanggungjawab. Ciri seterusnya adalah adil dan saksama yang mempunyai 46 kekerapan iaitu 92%. Seterusnya, ciri berpengetahuan dalam semua bidang termasuk agama Islam mempunyai kekerapan sebanyak 36 responden iaitu 72%. Ciri tegas dan bersifat diktator juga mempunyai kekerapan sebanyak 12 responden iaitu 24%. Dan akhir sekali, ciri materialistik mempunyai kekerapan sebanyak 3 responden iaitu 6%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ciri-ciri raja yang baik adalah raja yang mempunyai sifat-sifat yang mulia dan disenangi oleh rakyat. Soalan kedua ialah siapakah YDP Agung Malaysia yang ke-16? Terdapat 3 pilihan di bahagian soalan ini. Analisis item ini menanyakan kepada mahasiswa tentang nama YDP Agung yang ke-16. Kekerapan yang paling tinggi adalah sebanyak 36 orang iaitu 72% yang memilih YDP Agung Sultan Abdullah Riyadhuddin Al-Mustafa Billah Shah, manakala 10 orang iaitu 20% memilih YDP Agung Sultan Muhammad V sebagai agung yang ke-16 dan 4 orang responden iaitu 8% memilih YDP Agung Sultan Mizan Zainal Abidin sebagai agung yang ke-16. Hal ini jelas menunjukkan bahawa terdapat segelintir mahasiswa yang tidak kenal siapakah agung negara kita. Yang ketiga, YDP Agung adalah gelaran bagi. Terdapat 2 pilihan di bahagian soalan ini. Analisis item 3 di atas menunjukkan majoriti responden mengatakan bahawa YDP Agung adalah gelaran bagi Ketua Utama Negara iaitu 40 kekerapan iaitu 80%, manakala 10 orang iaitu 20% memilih jawapan Raja Melayu sebagai gelaran bagi YDP Agung. Soalan seterusnya saya akan bagi kepada Izzati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Izzati binti Hasan dari Fakulti FPTV, jurusan Teknologi Perkhidmatan Makanan. Apakah peranan agung dalam pentadbiran negara? Analisis item 4 di atas merupakan soalan pelbagai pilihan dan jawapan yang dipilih boleh melebihi satu jawapan. Kekerapan yang paling tinggi adalah 46 orang iaitu sebanyak 92%, di mana majoriti setuju peranan agung sebagai Ketua Agama Islam. Kekerapan kedua tertinggi adalah sebanyak 45 orang iaitu 90%, di mana majoriti turut bersetuju bahawa peranan agung adalah memelihara kedudukan istimewa kaum Melayu dan Bumi Putra. Peranan agung sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara juga mendapat kekerapan yang tinggi iaitu sebanyak 39 orang iaitu 78% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 33 orang responden iaitu 66% berpendapat peranan agung adalah mengurniakan pengampunan dan penangguhan kes Mahkamah Tentera. Akhir sekali, 11 orang responden iaitu sebanyak 22% berpendapat bahawa melibatkan diri secara aktif dalam perusahaan merupakan antara peranan agung. Hai, nama saya Siti Ani Sofia binti Muhammad Hamizi, jurusan Sarjana Muda Sains Komputer Teknologi Web daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Jadual 1.7 menunjukkan analisis item 5 di mana menunjukkan majoriti responden berpendapat bahawa Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan iaitu sebanyak 36 kekerapan dengan 72%, manakala seramai 14 orang responden iaitu 28% berpendapat bahawa negara mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Jadual 1.8 menunjukkan kuasa agung dapat menangani krisis politik di negara kita. Analisis item 6 menunjukkan majoriti responden berpendapat bahawa
kuasa agung dapat menangani krisis politik di negara dengan kekerapan sebanyak 49 orang iaitu 98%, manakala terdapat seorang iaitu 2% berpendapat sebaliknya. Selain itu, apakah tindakan agung tatkala negara tiada pemerintah? Analisis item 7 menunjukkan pengetahuan mahasiswa berkaitan krisis politik yang melanda negara pada awal bulan Mac yang lalu. Soalan ini merupakan soalan pelbagai pilihan dan responden dibenarkan memilih lebih daripada satu jawapan. Kekerapan yang paling tertinggi adalah 47 responden, iaitu sebanyak 94% yang memilih jawapan melantik Perdana Menteri interim sementara. Kekerapan kedua tertinggi adalah sebanyak 16 responden, iaitu 32% yang memilih jawapan mendapatkan maklum balas serta pendapat setiap anggota Dewan Rakyat mengenai situasi politik negara. Pilihan jawapan melantik Perdana Menteri baharu tanpa budi bicara mendapat kekerapan sebanyak 8 responden, iaitu 16%. Manakala pilihan jawapan pelantikan Royal Court mendapat kekerapan sebanyak 3 responden, iaitu 6%. Selain itu, apakah tindakan agung tatkala negara tiada pemerintah? Analisis item 7 menunjukkan pengetahuan mahasiswa berkaitan krisis politik yang melanda negara pada awal bulan Mac yang lalu. Soalan ini merupakan soalan pelbagai pilihan dan responden dibenarkan memilih lebih daripada satu jawapan. Kekerapan yang paling tertinggi adalah 47 responden, iaitu sebanyak 94% yang memilih jawapan melantik Perdana Menteri interim sementara. Kekerapan kedua tertinggi adalah sebanyak 16 responden, iaitu 32% yang memilih jawapan mendapatkan maklum balas serta pendapat setiap anggota Dewan Rakyat mengenai situasi politik negara. Pilihan jawapan melantik Perdana Menteri baharu tanpa budi bicara mendapat kekerapan sebanyak 8 responden, iaitu 16%. Manakala pilihan jawapan pelantikan Royal Court mendapat kekerapan sebanyak 3 responden, iaitu 6%. Jadual 1.10 menunjukkan institusi yang di-Pertuan Agong tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Analisis item 8 di atas menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa institusi yang di-Pertuan Agong tidak memihak kepada mana-mana parti politik dengan kekerapan 49 orang iaitu 98%, manakala 1 dengan 2% berpendapat sebaliknya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Saidah Nabiha binti Zulkifli, jurusan Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan dengan kepujian Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV. Persoalan ke-9 yang diajukan kepada responden adalah, adakah kaum lain selain kaum Melayu perlu mengetahui dan memahami tentang bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Bagi persoalan ini, kesemua responden setuju dengan kekerapan sebanyak 50 orang iaitu 100%. Kita ke soalan yang terakhir yang ditujukan kepada responden iaitu, pada pendapat anda, mengapakah pentingnya mendaulatkan institusi beraja di Malaysia? Soalan ini merupakan soalan pelbagai pilihan dan responden dibenarkan untuk memilih lebih dari satu jawapan. Pilihan jawapan yang mempunyai kekerapan tertinggi adalah pilihan jawapan semua di atas iaitu sebanyak 48 kekerapan iaitu 96%. Kekerapan kedua yang tertinggi adalah pilihan jawapan Raja melindungi hak keistimewaan orang Melayu tanpa mengabaikan kepentingan bangsa lain mempunyai 22 kekerapan iaitu 44%. Manakala pilihan jawapan Raja sebagai tonggak berpusatnya segala kuasa dan arahan perundangan dan Raja sebagai pemelihara adat istiadat negara dan agama Islam masing-masing mempunyai 21 kekerapan iaitu 42%. Akhir sekali, pilihan jawapan Raja sebagai simpul perpaduan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama mempunyai kekerapan sebanyak 20 kekerapan iaitu 40%. Di akhir kajian ini dapat disimpulkan bahawa tahap pengetahuan para pelajar UTHM mengenai institusi yang di-Pertuan Agong di negara kita berada pada tahap yang memuaskan. Ini kerana kebanyakan soalan yang diutarakan dapat dijawab dengan betul. Ini menunjukkan bahawa para pelajar sedar akan kepentingan mengetahui bidang kekuasaan yang di-Pertuan Agong. Kesimpulannya, institusi raja mesti dihormati dan dipertahankan kerana ia merupakan payung kedaulatan negara yang menaungi seluruh rakyat dan kepercayaan agama.
Institusi beraja juga penting dalam menjamin kestabilan negara. Oleh itu, prinsip rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara perlu ditaati. Seperti yang termaktub dalam Perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Raja Melayu adalah kesinambungan, sejarah dan warisan negara dan kewujudannya menjadi sebahagian identiti negara serta dilindungi perlembagaan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan selamat sejahtera.